mana narasumbernya pun sudah kita hadirkan di sini bersama dengan dua orang narasumber kita. Ya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar puan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Orang apabila kita mendengar dari Kementerian Kesihatan sendiri mendengar tadi ada satu program kesihatan yang akan dianjurkan oleh UBD itu mesti tadi happy ya. Pasal orang masyarakat kita ni sudah semakin menyahut dan menganjurkan kegiatan-kegiatan yang mengimpakkan kepada kesihatan yang baik untuk masyarakat kita ni. Tapi seterusnya untuk bis kita yang akan dibawa ke penontonan ni adalah berkenaan dengan BN on the Move 2025. Memang sering diperkatakan ni barangannya. Kalau tadi membuka aplikasi Blue Health tu ada tu promosinya. BN on the Move. Itu gunanya untuk kita ni mengetahui apa yang berlaku ataupun berlangsung di sekitar kita ni yang diusahakan oleh Kementerian Kesihatan. Baik, sebelum itu kita memperkenalkan dulu Yang Mulia Dr. Muhammad Rio Syafi'i bin Salor, pegawai perubatan. Assalamualaikum Doktor. Sekali lagi. Dan juga di sebelahnya pegawai pelajaran kesihatan Yang Mulia Awang Wajidun Niam bin Haji Dollah. Ya, terima kasih puan. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Happy tani harian ya. Baik, terus kepada agenda kita ni. Kami ajukan dulu soalan kepada Yang Mulia Doktor. Mungkin dapat menerangkan mengenai dengan BN on the Move 2025 ini. Mungkin Jo dapat memberikan gambaran lah mengenai dengan kempen BN on the Move yang sememangnya sedang berlangsung pada masa ini. Silakan. Okey, terima kasih puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi kepada bis kita dan juga kepada para penonton yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu kami mewakili Pusat Promosi Kesihatan ingin berterima kasih kepada pihak Radio Television Brunei kerana sudi menjemput kami pada pagi ini dalam acara Rampai Pagi untuk membincangkan dengan lebih lanjut tentang kejohanan BN on the Move 2025. Jadinya untuk menjawab soalan puan tadi, pertama sekali saya ingin terangkan tentang BN on the Move. BN on the Move adalah salah satu ciri dalam aplikasi Blue Health dan merupakan inisiatif daripada Kementerian Kesihatan yang bertujuan untuk menggalakkan serta memberi inspirasi kepada rakyat Brunei agar meningkatkan tahap kegiatan fizikal dan mengamalkan gaya hidup sihat. Inisiatif ini memainkan peranan yang penting dalam pencegahan dan juga pengawalan penyakit yang tidak berjangkit. Manakala BN on the Move Championship iaitu kejohanan BN on the Move 2025 adalah merupakan kempen bagi meningkatkan tahap kegiatan fizikal dengan menggalakkan berjalan kaki atau meningkatkan jumlah langkah setiap hari. Kempen tersebut akan dijalankan selama 5 bulan bermula pada hari Ahad minggu hadapan iaitu 28 September 2025. Peserta akan melengkapkan misi kesihatan iaitu Health Mission. Setiap bulan mengumpulkan mata Blue Points dan juga berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang menarik. Kejohanan ini terbuka kepada 5 sektor iaitu 1 sektor kerajaan, 2 sektor swasta, 3 sektor institusi pengajian tinggi, 4 sektor orang awam komuniti iaitu pasukan yang terdiri daripada 20 orang dan juga terakhir sekali iaitu sektor orang awam individu iaitu kategori baru yang diperkenalkan pada tahun ini. Ya, jadi kempen ini dijalankan selama 5 bulan ni tuan. Ya, ada dua ni. Ada dua ni, BN on the Move dan juga BN on the Move Championship. Itu antara yang tadi perlu faham tu. Betul. Jadi BN on the Move Championship ini kempen ini dia dijalankan selama 5 bulan bermula hari Ahad 28 September 2025 ini. Jadi pelbagai hadiah-hadiah yang menanti auda. Betul sekali. Jadi bilakah ni tuan BN on the Move Championship kejohanan BN on the Move 2025 akan dilancarkan dan berapa lamakah kempen ini berlangsung? Silakan tuan. Okey, terima kasih Puan Sarina dan Puan Umu. Sebenarnya BN on the Move ini hanyalah satu lah tuan, sebenarnya BN on the Move Championship 2025. Okey. Yang kempen BN on the Move Championship ini yang 2025 akan dilancarkan pada hari Ahad minggu depan, 28 September 2025.
Ianya akan diadakan di BIBD Connect di Taman Mahkota Jubilee Emas pada jam 6.30 pagi. Saya ulangi lagi sekali, ianya akan diadakan pada minggu depan hari Ahad 28 September dan jam 6.30 di BIBD Connect Taman Mahkota Jubilee Emas. Jadi acara kita ni akan dimulakan ada fun walk berjalan beramai-ramai dan kita ni akan diikuti dengan sesi bersenam pada sama yang terus juga ada pameran berkaitan dengan kesihatan. Acara ini dibukakan untuk orang ramai. Orang ramai boleh hadir, bawa anak-anak kita, rakan-rakan bis kita, kita punya anak-anak kita maupun warga emas dipersilakan hadir. Dan pada tahun ini kejohanan akan dipanjangkan, akan diadakan selama 5 bulan dari minggu depan dan juga hingga 16 Februari 2026. Jadi dalam tempoh ini peserta akan boleh melibatkan pelbagai aktiviti. Kita boleh bersenam, berjalan kaki mengangkat berat dan akan bertanding mengikut sektor pilihan masing-masing. Kita ni akan melanjutkan kemudian apa dia sektor pilihan yang boleh habis kita ikuti. Ya, jadi itulah ya sedikit sebanyak telah pun diterangkan berkenaan dengan majlis pelancarannya. Tadi nyatakan minggu depan. Kami boleh beramai-ramai datang seawal pagi. Acara bermula lebih kurang 6.30 minit pagi. Tapi lebih boleh jauh awal kerana diorang kalau kan sembahyang subuh dulu, kami boleh sembahyang subuh dulu bersama keluarga di Masjid Omar Ali Saifuddin dan seterusnya barulah kita ni beraktiviti. Dan mungkin dalam hal ini dapat menerangkan juga ni doktor ni siapa yang dapat menyertai BN on the Move Championship ini. Adakah sebenarnya pendaftaran ini sudah dibukakan ataupun sedang berlangsung ni? Bagaimana? Jadinya pendaftaran bagi kejohanan BN on the Move 2025 kini sudah bermula. Semua individu yang berumur 16 tahun ke atas, termasuklah orang dewasa sama juga orang warga emas boleh menyertai kejohanan ini. Jadinya untuk mendaftar pastikan aplikasi Blue Health Auda dikemas kini. Lepas tu buka aplikasi Blue Health dan klik pada banner BN on the Move Championship 2025 ataupun tekan pada logo Oyen di bahagian bawah halaman utama aplikasi Blue Health. Jadi untuk Auda yang ingin menyertai kejohanan BN on the Move ini sudah pun bermula dan bagi individu berumur 16 tahun ke atas termasuk orang dewasa dan warga emas boleh menyertai kejohanan ini. Untuk mendaftar pastikan ni Auda aplikasi Blue Health Auda sudah pun dikemas kini dan aplikasi Blue Health dan klik pada banner BN on the Move Championship 2025 ataupun tekan pada logo Oyen. Oyen itu lagi ya. Jadi bis kita boleh menelusuri aplikasi Blue Health kita. Tapi dalam hal ini juga mungkin dapat menerangkan berkenaan dengan perbezaan perbezaan BN on the Move Championship iaitu kejohanan BN on the Move berbanding edisi-edisi yang sebelumnya diadakan. Bagaimana tuan? Okey, terima kasih. Tahun lalu kami telah memperkenalkan pertandingan mengikut sektor di mana peserta boleh mengikuti satu sektor atau kategori dan satu pasukan sahaja. Pada edisi tahun ini, kempen tersebut dikukuhkan dengan memperkenalkan berbagai komponen baru pertandingan supaya lebih mencabar dan lebih banyak peluang untuk memenangi hadiah. Jadi pertandingan pada kali ini mengikuti sektor untuk sektor kerajaan, swasta, institusi pengajian tinggi dan komuniti awam masih dikekalkan. Tapi tahun ini kami memperkenalkan kategori yang baru iaitu kategori orang awam secara individu. Bagi yang mereka lebih suka untuk bersaing secara bersendirian. Jadi Auda tidak perlu mengikuti pasukan untuk menjadi sebahagian BN on the Move Championship pada tahun ini. Jadi kejohanan tahun ini ada membuat 2 fasa. Yang fasa pertama pada 2 bulan yang pertama iaitu misi individu bulanan yang menggalakkan semua pengguna untuk menggunakan ciri pemantauan rutin kesihatan namanya routines. Jadi yang diperkenalkan dalam Blue Health 5.0 awal tahun ini. Ia sudah dibuat, diperkenalkan dan ini digunakan dalam lebih lanjut dalam BN on the Move. Jadi ciri ini termasuk penjajakan pengambilan air, pemakanan sihat seperti sayuran dan waktu tidur yang cukup. Manakala fasa kedua iaitu 3 bulan terakhir, peserta digalakkan untuk membentuk pasukan seramai
5 orang bagi melaksanakan misi bersama. Jadi peserta yang ingin kekal secara individu boleh juga meneruskan personal challenge sepanjang kejohanan tersebut. Jadi ada fasa pertama dan fasa kedua. Okey, ya. Jadi itu penerangan mengenai dengan perbezaan berbanding penganjuran sebelumnya ataupun pada tahun lepas tu kementerian-kementerian, betul ah? Betul. Kami pun nyerang Baharian ni berapa macam-macam teknik sebenarnya. Rasakan supaya apa tu nyorang gadget ataupun nyorang alat yang kita dibawa tu dapat mendetek langkah kita ni. Kalau simpan di stukin dia, macam-macam. Kalau mengenang balik rasa untuk nyorang semangat juang secara kementerian itu baik. Dalam boleh hal dikuatkan lagi tu tahunan ni. apa tu boleh Boleh diteruskan lagi untuk tani untuk aktif lagi Tapi tahunan mana kalau jangan adalah cheating macam ni sejak tapi dia duduk benar. Telefonnya saya bergerak. Kalau boleh barang-barang Ia yang bergerak bukan tangan sebenarnya kaki Sebab tu dicubai saja bersenam yang penting kita macam-macam. ni mula Betul, aktif. menyimpan di stukin tapi kaki bergerak. Sebab Rupanya mendengar lagu. Saya ni kaki tapi saya bergerak. langkah move dah tahulah atau mengasihi atau jadi dapat dipastikan sebenarnya tapi tidak apa-apa je seperti tuan cuba saja yang penting ada pergerakan anggota tu fizikal. Baik, apakah peraturan je memandangkan kami bercerita tadi tu pasal itu peraturan Mesti adil. yang perlu diketahui oleh para peserta yang akan mengikuti challenge ini. Okey. Terima kasih. Jadinya peraturannya ialah satu, pemilihan pasukan bagi kejohanan BN on the Move 2025 adalah muktamad. Jadinya bagi memastikan keadilan dan juga integriti pertandingan, peserta hendaklah memilih hanya satu sektor dan juga satu pasukan pada awal pertandingan. Jadinya pilihan ini adalah kekal dan tidak boleh ditukar sepanjang kejohanan. Sebagai contoh, seorang pensyarah dari UNISA, dia hendak memilih sama ada akan bertanding di bawah sektor kerajaan iaitu pasukan Kementerian Pendidikan ataupun sektor institusi pengajian tinggi iaitu pasukan UNISA. Tetapi beliau tidak boleh menyertai kedua-dua sektor ini Jadi ia hanya perlu memilih satu saja daripadanya. Selain itu juga semua peserta disarankan untuk mematuhi segala peraturan kempen kejohanan BN on the Move 2025. Itulah ya. Jadi apapun kita ni mesti faham mengenai dengan peraturan yang telah dinyatakan. Saya percaya di beberapa aplikasi seperti IG ataupun mungkin di Blue Health sendiri kerana tani boleh menekan pada pautan yang disediakan untuk tani mengetahui peraturan-peraturan penyertaan. Benar? Okey. Dan ini lagi menarik ni. Ni yang dinanti-nanti ni jadi untuk soalan seterusnya apakah hadiah ni ataupun ganjaran menarik yang menanti para pemenang BN on the Move bukan sekadar redeem point ke Macam mana? Ya, buat masa ini jadi saya mulakan berbeza. Kali ini ada dua jenis kategori utama hadiah. Jadi yang pertama anugerah bulanan dan yang kedua anugerah secara akhir kejohanan. Jadi pada awalnya anugerah bulanan kita ni boleh membuat ada Blue Points yang seperti asalnya ada di mana peserta boleh memperolehi mata Blue Points untuk setiap misi yang telah mereka berjaya melakukan. Tambahan pula yang ini lebih special untuk semua. Ada cabutan bertuah bulanan. Saya rasa ini yang semua tunggu-tunggukan. Benar-benar. Jadi peserta yang berjaya menamatkan kesemua misi pada bulan tersebut akan layak dicalonkan ke dalam cabutan bertuah bagi meraih hadiah bulanan yang menarik. Jadi di akhir kejohanan dan ini kategori akhir anugerah akhir kejohanan, ianya akan dikekalkan seperti sebelumnya iaitu kita ni ada trofi best of the best. Jadi ini piala tahunan. Jadi ini berlawan sesiapa yang lebih best of the best. Sama ada pasukan atau perseorangan ni? Pasukan. Jadi ini diberikan kepada satu pasukan dengan puratakiraan langkah yang tertinggi merentasi ketiga sektor iaitu kerajaan, swasta dan institusi pengajian tinggi. Dan manakala hanya dua pasukan daripada setiap sektor, kerajaan, swasta dan institusi pengajian tinggi akan menerima trofi BN on the Move Championship yang akan dinilai berdasarkan pasukan paling aktif iaitu menunjukkan jumlah langkah purata tertinggi sepanjang kempen BN on the Move dan juga pasukan penyertaan tertinggi iaitu pasukan yang mempunyai
jumlah ahli paling ramai yang mengikuti kejohanan tersebut. Jadi kalau dari segi pasukan, saya ulangi lagi sekali, yang paling aktif, yang jumlah purata tertinggi sepanjang kempen, dan yang kedua pasukan paling penyertaan tertinggi iaitu pasukan dalam sektor mempunyai jumlah ahli pasukan orang-orang yang mengikuti kejohanan tersebut. Manakala anugerah bagi sektor orang awam, kita ada pasukan komuniti dan juga peserta individu. Pasukan atau peserta individu teratas akan diberi purata langkah tertinggi, akan memenangi hadiah dan juga wang tunai ataupun voucher. Yang ini semua akan dibuat selepas kempen kejohanan tersebut. Jadi nantikanlah hadiah yang akan disediakan untuk semua orang. Jadi bayangkan ada juga anugerah di akhir kejohanan. Anugerah bulanan selain daripada points, good points, ada cabutan bertuah. Betul. Jadi pemenang-pemenangnya pastinya akan diumumkan melalui platform mana tu sekarang? InsyaAllah sama ada melalui Bro Health ataupun aplikasi ataupun melalui platform tersebut. Okey. Jadi untuk soalan seterusnya ni, bolehkah peserta menukar sektor ataupun pasukan di pertengahan pertandingan ni tuan? Di mana? Jadinya ini tidak dibenarkan. Salah satu perubahan utama tahun ini ialah setiap peserta tidak dibenarkan untuk menukar sektor ataupun pasukan mereka setelah pendaftaran disahkan. Jadinya hanya satu sektor, satu pasukan seperti yang saya cakapkan tadi. Sebagai contohlah, jika seseorang itu bercadang untuk menyertai pasukan komuniti awam, iaitu pasukan yang terdiri daripada 20 ahli dalam sektor orang awam. Jadinya adalah menjadi tanggungjawab peserta ataupun ketua pasukan untuk mengumpulkan ahli pasukan yang lengkap sebelum membuat pendaftaran. Jadinya ini adalah untuk memastikan keadilan dan juga integriti pertandingan. Baik, memandangkan kita hanya ada lebih kurang 5 minit ya tuan. Kalau sekiranya ada syarikat swasta kan mau join macam mana tu? Mungkin boleh ataupun ada caranya tertentu? Bagaimana? Syarikat swasta boleh mendaftar atau menghubungi kami melalui email info@brohealth.net atau melalui Instagram brohealth.app. Saya ulangi, info@brohealth.net ataupun boleh menghubungi kami melalui aplikasi Instagram brohealth.app. brohealth.app. Jadi bagaimana pula ni tuan dengan baju? Adakah bajunya jersey-nya eksklusif ataupun bagaimana? Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan bajunya ni tuan? Jadinya baju eksklusif kejohanan BN on the Move 2025 kini dapat ditempah sehingga 20 September 2025 iaitu esok hari terakhir. Jadinya sebagai tanda sokongan 20% daripada hasil jualan akan disalurkan kepada tabung amal bantuan pesakit. Jadinya kalau kita ingin melihat reka bentuk, pilihan saiz, harga dan juga membuat tempahan, sila layari laman Instagram rasmi kami iaitu di bruhealth.app. Jadi bajunya berakhir untuk tempoh penempahan besok ni, tapi pendaftarannya masih lagi dibukakan. Dan kita ni juga membeli baju dan sebab itu kita ni juga beramal di mana 20% daripada hasil jalan akan disalurkan kepada tabung amal bantuan pesakit. Baik, untuk akhir sekali apa agaknya pesanan dan juga seruan daripada tuan mengenai dengan BN on the Move Championship ini? Jadi Kementerian Kesihatan ingin menggalakkan semua orang untuk menyertai kejohanan ini dan mengambil kesempatan ini untuk kita ni memotivasikan diri kita ni dan menerapkan pengamalan gaya hidup sihat yang aktif cara matlamat kesihatan bes kita. Jadi setiap langkah adalah penting. Marilah kita ni melangkah maju. Saya ulangi, setiap langkah adalah penting. Marilah kita ni melangkah maju. Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri acara pelancaran BN on the Move yang minggu depan pada hari Ahad 28 September 2025 jam 6.30 di BIBD Connect, Taman Mahkota Jubilee Emas. Jadi marilah kita ni sama-sama melangkah ke arah kehidupan yang sihat, kekal aktif. Jadi sokong pasukan AUDA dan marilah kita ni melangkah menuju ke arah
kejayaan. Seperti kami paparkan di kaca TV sebentar tadi, yang klik di sini untuk maklumat lanjut itu, janganlah itu sebagai maklumat saja kerana itu infografik yang kami dapatkan daripada aplikasi BruHealth. Jadi kalau BIS kita ada mengaktifkan notifikasi BruHealth, pasti BIS kita akan tahu tu perkembangan BN on the move dari masa ke semasa, termasuk penempahan baju jersey. Yang besok itu dia punya Tarikh akhir. Tarikh akhir. Ada diskaun Ada diskaun. Ataupun sudah dipanjangkan. Yang penting 20% daripada hasil jualan itu akan dimasukkan ke tabung bantuan pesakit. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua-dua pegawai sumber kita, Yang Mulia Dr. Muhammad Rios Syafiee bin Salor, Pegawai Perubatan. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Dan juga Yang Mulia Tuan Wajidun Niam bin Hajidullah, Pegawai Pelajaran Kesihatan. Terima kasih Puan. InsyaAllah menjemput kami. Di penghujung setelah 5 bulan sekarang, insyaAllah akan dijemput lagi untuk mengumumkan barangkali itu pemenang-pemenang dan penerima anugerah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi